Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sahba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita meneruskan kembali kuliah pengajian yang menyentuh berkenaan dengan perundangan jinayah syariah, yang mana kita telah pun melihat perbincangan berkenaan dengan hukuman had zina, di mana perbincangan yang secara detail telah pun kita jelaskan pada kuliah-kuliah yang lalu berhubung dengan hukuman ke atas penzina. Pada kali ini kita nak melihat pula pelaksanaan hudud terhadap pesalah yang lemah. Bagaimana nak dilaksanakan hukuman ke atas pesalah. Ini kitab lain, kita ada tambahan sedikit. Sekiranya penzina telah disabitkan hukuman rejam, berada dalam keadaan tidak bermaya ataupun sakit, ataupun cuaca didapati terlalu sejuk atau terlalu panas, hukuman rejam tidak akan ditangguhkan. Ini kerana pesalah akan dihukum mati. Oleh itu, tiada beza sama ada dia sihat ataupun tidak. Dan dalam kes nak menjalani hukuman rejam ni tuan-tuan, dia tidak ada sebarang pantang larang lah. Bila-bila masa
sama ada pesalah itu sakit ataupun tidak, sama ada di musim sejuk ataupun panas, maka boleh dilaksanakan hukuman rajam. Sebab apa? Hukuman itu untuk memang nak mematikan dia, kan? Maknanya memang hukuman itu hukuman mati. Tiada beza lah sama ada dia sihat ataupun sakit, tiada beza. Tetapi bagi pesalah yang dihukum sebat, lain pula. Hukuman akan ditangguh sehingga dia kembali sihat ataupun cuaca telah berubah. Namun demikian, maknanya kalau sekiranya dalam kes sebab, hak yang tu kena tangguh dulu. Maknanya kena tunggu pesalah tu dia sihat dulu. Sebab ni bukan untuk nak mematikan dia, kan? Sebab itu hanya setakat untuk nak ada rasa sakit, tetapi tak sampai ke peringkat cedera dan luka. Tidak, kan? Kalau dia tidak sihat, mungkin boleh menyebabkan kematian, kan? Jadi kena tunggu dia sihat dululah. Maknanya begitu. Dia bukan untuk nak membinasakan dia. Kalau hukuman rajam memang nak bagi dia mati, dia dah sihat ke tak sihat. Tapi sebab tidak. Sebab Islam ni dia ada dia punya cara-cara yang kita telah pun jelaskan pada kuliah dulu-dulu lah, kan? Kalau tuan-tuan masih ingat lagi lah. Kalau belum, tak lupa lah, kan? Kalau tidak mudah lupa lah, kan? Nanti nampak macam lupa lah, kan? Sebab Melayu ni mudah lupa, kan? Itu kata-kata Pak Malau lah, dia pun lupa juga. Jadi maknanya hukuman itu dijalankan setelah mana cuaca berubah. Kalau sekiranya musim sejuk sangat tak, ataupun panas sangat pun tidak. Baik. Pesalah yang tidak bermahir boleh disebab menggunakan tandan buah yang mempunyai 100 ranting. Sekiranya pada tandan tersebut hanya ada 50 ranting, pesalah akan disebab sebanyak 2 kali. Kesemua ranting ini hendaklah mengenai tubuhnya atau ranting-ranting ini tertekan sesama sendiri supaya pesalah merasa sakit sedikit. Pesalah ini juga boleh disebab dengan kasut ataupun baju kain. Alat penyebab ini tuan-tuan boleh digunakan apapun alat, asalkan dia tidaklah terlalu kita katakan alat itu tidaklah terlalu maknanya boleh menyebabkan dia luka dan seumpamanya lah. Kalau setakat guna ranting tu okey lah. Kalau ada 50 ranting, maknanya sekali pukul tu jadi 50 kali ya. 2 kali 100 kali lah, kan? Boleh begitulah. Ataupun menggunakan baju kain umpamanya, kain, kan? Kain batik ke, kain plekat ke, disepat dengan kain. Ataupun menggunakan kasut pun boleh jugalah. Tak kira lah tuan-tuan. Ataupun lidi penyapu boleh juga. Cuma orang Melayu kata sial pula dah. Tak ada sial tuan-tuan. Ini orang Melayu je dia kata sial. Mana ada sial pada penyapu? Tak ada tuan-tuan. Cuma kotor je lah penyapu yang telah pun diguna pakai, kan? Kotor tu mungkin orang tua-tua dulu dia tak bagi budak-budak main, dia kata sial. Kalau setakat kotor ni budak-budak main, dia sial ni susah sikit lah. Maknanya dia agak sensitif lah, kan? Mungkin begitulah. Tapi tak ada sial sebenarnya. Tiada sial pada penyapu. Bahkan tiada sial pada seseorang sebenarnya. Tak ada tuan. Kita ni tak ada sial sebenarnya. Tidak ada sial. Ataupun tidak sial pada burung hantu, kan? Bunyi burung tu, ini ada benda tak elok ni, ada benda tak baik, nampak ada orang nak mati dia ni, ataupun burung gagak ke apa benda, kan? Ini orang Melayu kita, kan? Dia ada dia punya apa, ramalan-ramalan tu. Itu semua kau tuan-tuan, tak boleh pakai. Kalau pun berlaku, itu kebetulan. Kebetulan tuan-tuan, itu kita kena faham lah. Itu sebab orang Arab dulu dia tengok burung terbang,
nak keluar musafir tu burung terbang belah mana? Kalau belah kanan, okey, selamat. Kalau belah kiri, tak selamat. Jadi dia akan tangguhkan perjalanan dia. Sial katanya. Ini orang Arab. Kita tengok Arab mana burung terbang. Kita macam tu juga. Keluar-keluar rumah, biawak lintas, patah balik. Biawak lintas pula lah. Ini sial ni, tak elok ni, patah balik. Tak ada tuan-tuan. Tak ada sial pada biawak tuan-tuan. Tak ada. Buaya lalu pun jalan. Cuma bahaya sikit lah buaya tu. Maknanya tak ada apa. Kasut pun boleh. Pukul yang kasut. Baik. Ahmad An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu katanya, suatu ketika ada di kalangan kaum kami seorang laki-laki yang lemah dan dia melakukan perbuatan keji yakni zina dengan salah seorang hamba wanita kaumnya. Lalu Sa'ad memberitahu Rasulullah SAW dan baginda bersabda, sebablah dia mengikut hukuman hudud. Mereka berkata, wahai Rasulullah, dia terlemah untuk itu. Baginda bersabda, ambillah tandan kurma yang 100 ranting, kemudian pukullah dia sekali. Mereka pun melaksanakannya. Laki-laki yang lemah sangatlah, tua lah tapi zina lagi. Jadi dikenakan hukuman begitulah. Maknanya ada belas kasihan tuan-tuan. Nampak kan? Ada belas kasihan dalam hukuman ni. Sebutnya cuma undang-undang manusia yang tak ada belas kasihan sebenarnya. Hukuman sebat sampai mencabut kulit, sampai kan cerita apa tu yang bawa keluar penjara tu, artis tu, Ameng dia cerita, memang sebat sakit tu, sakit sungguh-sungguh tu. Maknanya nak duduk tu, maknanya lepas sebat tak boleh lah. Pakai sebulan dah tunggu-tungguan sebat. Jangan main sebat. Saya pun tadi api kan, apa tu, kereta kan, tak ada bara api, tak ada. Dia cucuk tempat cucuk tu kan, cucuk tu kan, kita pegang lah, pegang sakit sampai sekarang tuan. Berapa jam ni baru dia punya bara baru kan. Tak ada api kan. Biasa dia ada warna merah kan, sekarang tak ada warna kan. Panas rupanya. Saya ingat kot dia memang tak ada apa benda. Pegang-pegang kan, sikit sangat lah tuan-tuan rasa tu kan. Itu bau bara sikit sangat, tu pun terasa sampai sekarang. Waktu asal ni tuan-tuan, asal tadi terasa itu bau bara api. Belum api lagi tuan-tuan. Masya Allah. Itu bau dunia tuan-tuan kan. Kalau akhirat esok tu 69 kepanasan ini kan, 1/70 kepanasan dunia yang ada sekarang. Panas dunia itu 70 api itu 1/70. Api neraka maknanya ada lagi 69 kepanasan ini. Bayangkan kan, bara api pijak menggelegak sampai ke otak kan. Pijak dari kasut, pijak menggunakan kasut tuan, pijak bara api itu menggelegak sampai ke otak. Bayangkan, itu bau bara api neraka yang kena pada Abu Talib kan, yang sahabat rasa dia yang tu dahsyat dah, rupanya lagi dahsyat tuan kan. Itulah maknanya dahsyatnya api neraka tuan. Tapi orang buat tak erti tak takut tuan. Tu yang masalah manusia ni kan, dia tak takut. Dia langgar itu tuan, dia tak kisah dia kan. Rasuah kan, Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar kan. Orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah dalam neraka. Rasuah menjadi-jadi juga negara kita. Tengok kan,
Rasuah jangan main tuan-tuan. Mesti ada dalam jabatan-jabatan kerajaan dan seumpama tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Terus saya kata jabatan kerajaan, jabatan agama Islam pun dia juga. Jabatan agama. Sahabat saya dia cerita, dia nak masuk tender catering, nak ambil catering tuan-tuan, di jabatan agama. Yang interview tu minta commission tuan-tuan. Minta terang-terang dia minta commission. Macam ustaz nak bagi ke tidak? Tak bagi tak dapat ustaz. Dah baru guna. Macam mana? Apa punya fatwa boleh bagi lah? Tak bagi dapat ke orang lain. Kan? Apa macam? Itu jabatan agama tuan-tuan. Jabatan agama. Usah lah kira kan. Apa nak cerita? Rasuah tuan-tuan. Menjadi-jadi negara kita hari ni. Rasuah. Tapi Nabi sebut begitu, orang duk kira tak kisah dia, tak takut neraka juga kan. Salah. Baik. Okey, balik kepada nak sebut tadi tentang sebatan tu memang kuat lah. Dahsyat sangatlah di penjara tu sebenarnya itu zalim lah. Itu cara yang sangat zalim. Maknanya tukang sebab tuan-tuan berdosa. Saya sebut tukang sebab, tukang gantung, semua tu dia berdosa. Tukang gantung tuan-tuan, itu dia membunuh. Dia membunuh jiwa yang tidak mengikut syariat Islam. Sebab cara dalam nak memutuskan menjatuhkan hukum salah ke tidak bukan ikut cara Islam. Bila tidak ikut cara Islam, Allah tak redha. Tuan-tuan, tu tukang gantung, tukang sebab tu dia bekerja tuan-tuan. Maknanya itu suatu pekerjaan yang menempah dosa besar, dan kalau dia tak bertaubat kepada Allah, maka sudah pasti dia akan masuk neraka. Nak ceritanya sebab apa? Cara yang tidak syar'i. Dia bukan cara yang syarat tuan-tuan. Dia menjadi syarat. Bila menjadi syarat, tak kira lah kan. Sebab Islam ni jelas tuan-tuan. Inna dina indallahil Islam. Sesuatu din di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencela daripada Islam sebagai ad-din, cara hidup, ini cara menghukum. Cara hidup ni makna ad-din itu tuan, termasuk cara menghukum, dan selain daripada Islam, tidak akan diterima daripadanya selama-lamanya. Dan dia tergolong dengan orang-orang yang rugi di hari akhirat. Oh gila sebutnya. Ini dia cara yang kita pakai hari ini, yang terlibat dalam perundangan jenayah yang tidak mengikut hukum syarak ni tuan-tuan. Nak ceritanya tu tak tahulah apa nak jadi. Termasuk hakim yang menjatuhkan hukum yang bukan cara Islam tuan-tuan. Maka kalau dia jatuhkan hukum mati kepada atas seseorang tuan-tuan, maka dia juga melakukan dosa yang besar. Yang terlibat tuan-tuan, semua ni tuan-tuan, dia bukan seorang dua yang terlibat, ramai yang terlibat. Dia menyebabkan orang ramai yang terlibat. Dosa saja tuan-tuan. Dosa saja ni. Ataupun tak dosa ke tuan-tuan? Tuan-tuan rasa macam mana? Kan? Tak ada apa benda ke? Sedangkan Quran sebut begitu. Kan? Allah telah hanya redha dengan Islam. Yang tidak Islam Allah tak redha. Allah tidak redha tuan-tuan. Nak cerita je. Itu sebab tukang sebab, tukang gantung tu, semua tu buat dosa belaka. Sama lah sekali lah. Pemimpin pun sama lah. Yang redha pun kena. Terus saya kata yang terlibat secara langsung, yang tak terlibat secara langsung, yang redha dengan apa yang ada pun kena dosa juga. Ar-ridha bil kufri kufrun, wal ridha bil maksiyah maksiyah. Redha dengan kufur, kufur. Redha dengan maksiat, melakukan maksiat. Terus saya kata buat
Tak buat tapi reda, habis. Lingkup tuan-tuan. Tak boleh kita reda dengan apa yang Allah tak reda. Kita hanya reda apa yang Allah reda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kan, aku reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai ad-din, dan Muhammad sebagai Rasul. Ini ikrar kita tuan. Kita tak reda apa yang Allah tidak reda. Jelas, nampak? Tu kita nak sangat hukum Islam tu, undang-undang Islam. Hari ini dia suat khabar hari ini, kan, Presiden Pengawal Keselamatan, kan, dia melaporkan bahawa permintaan kepada permintaan untuk adakan pengawal keselamatan itu tuan bertambah. Sebab bimbang dengan jenayah tuan. Terpaksa bayar tuan, bayar pengawal keselamatan. Ada yang nak pakai apa? Nak pakai bodyguard pun ada. Orang yang ada duit ni dia pakai bodyguard tuan. Takut dengan penjenayah. Takut tuan. Itu cerita dia. Masalah ikut laksana hudud tuan, insya-Allah tak payah. Pengawal keselamatan ni tak payah. Kita terpaksa import lagi. Kita terpaksa guna kan khidmat kerja daripada orang luar tuan. Yang kerja pengawal keselamatan ni orang luar lah banyak. Orang dalam pun ada juga lah. Tinggal lagi begitulah keadaan ni tuan. Hudud ada, tengok macam di Saudi Arabia tu tuan. Bank mana ada pengawal keselamatan? Bank tak ada pengawal keselamatan. Selamat, nampak? Selamat. Tak ada. Kemudian apa lagi? Tu yang bawa duit tu kan, kereta, van bawa duit. Selamat tuan. Tak ada orang nak rompak-rompak mana ada. Kan? Kita tak selamat ini. Bila dua hari lepas rompakan dibuat, RM500,000 dirompak dalam masa 2 minit. 2 minit RM500,000 dirompak. Tu dia cepat tak cepat 2 minit. Tak selamat negara kita. Itu pun katanya ini bukan suatu yang aulawiyat. Aulawiyat apa benda? Inilah aulawiyat dan semuanya. Ada orang kata ini bukan keutamaan, kata dia. Kita ada benda-benda yang lebih utama yang kita nak kena laksanakan. Ini 1% daripada syariat Islam. Ia 1% pun tuan-tuan, tapi ia suatu benda yang penting dan sangat penting. Dan ia memberikan suatu masalah kepada semua. Dia bukan masalah ini, masalah individu. Ini masalah orang ramai, negara tuan-tuan. Boleh kata tak penting tuan-tuan. Kita pun pelik suruh dulu. Ni kan, ikut pula telunjuk si golongan yang menentang Islam, anti-Islam, yang Mufti Pahang kata kafir harbi. Ada pula puak-puak dia yang pisokong pula puak-puak yang tu pertahan lagi tuan-tuan. Amboi, ada juga puak-puak hak dulu lain macam sikit, sekarang lain macam lah. Tak sebut nama lah. Payah sungguh. Dah sungguh tuan-tuan, kita nampak tak betul. Kan, tu dia pertahan tu. Bertahan sungguh. Ulama dia tolak tepi dah. Cakap ulama dia tak pakai dah. Mereka ni habis dah. Itu kata sesat tuan-tuan. Tidak istiqamah dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Lain macam dah sekarang ni. Mereka ni tuan-tuan, semua tu habis. Lingkup. Lingkup tuan-tuan. Lagipun ni mana nama pun lingkup. Fan ni nama dia binasa tuan-tuan. Fan tu binasa. Quran sebut kan, binasa sungguh nanti. Jangan. Baik. Pula okey.
Itulah sebutnya. Okey, kita lihat pula kaedah rejaman. Bersalah wanita digalakkan untuk digali lubang. Untuknya, jika kesalahannya disabitkan dengan bukti. Sekiranya kesalahannya disabitkan dengan pengakuan, lubang tidak perlu digali. Ini bagi membolehkan dia melarikan diri sekiranya dia mahu menarik balik pengakuannya. Itu biasa. Maknanya bila bagi orang perempuan nak direjam ni, hukuman rejam pula. Maknanya digalakkan untuk dimasukkan dia ke dalam lubang supaya apa? Supaya aurat ni tak terbuka sebenarnya. Bila dia masuk lubang, maknanya dia telah bila dia taklah beronta-onta sangat, kan? Itu kalau sekiranya ianya disabitkan dengan bukti saksi. Tapi kalau sekiranya disabitkan dengan pengakuan, tidak dikorek lubang bagi dia, maknanya dia akan direjam dalam keadaan dia berdiri lah. Kalau sekiranya kalau dia melarikan diri, maka jangan dikejar, sebab mungkin dia nak menarik balik pengakuan dia. Nampak kan? Itu. Tapi kalau yang tadi dia tak boleh lah. Kalau dengan saksi dia lari, tetap kena kejar juga. Dikejar juga kalau dia lari. Tapi kalau pengakuan ni, bila dia menarik, maknanya dia lari tu, maknanya dia nak menarik balik pengakuan. Penarikan balik pengakuan itu diterima dalam Islam. Bagi pasal lelaki-lelaki pula, dia tidak akan ditanam. Dia tidak akan ditanam. Semua tubuh musuh adalah tempat untuk direjam, baik tempat yang boleh membunuh ataupun tidak. Rejamlah mana-mana tempat di tubuh dia. Walau bagaimanapun adalah lebih baik sekiranya muka dielakkan, kerana terdapat beberapa hadis yang menegaknya. Kalau sekiranya dapat elak daripada direjam bahagian muka. Muka ni tuan-tuan bahagian yang mulia. Dalam Islam itu muka ni bahagian yang mulia. Itu sebab tak boleh ditampar, tak boleh tumbuk sebenarnya. Muka ni tak boleh, kan? Tumbuk ke, tampar ke, kan? Jangan. Sebab muka ni kawasan yang mulia. Wajah ni tuan-tuan, kalau nak pukul di tempat lain, pukul di kawasan lain, bukan di kawasan muka. Sebab muka ni suatu tempat yang dimuliakan. Baik. Kawasan perejam mesti tidak terlalu jauh supaya tidak tersilap baling, dan tidak terlalu dekat supaya tidak terlalu menyakitkan. Sesiapa sahaja yang hadir digalakkan turut serta merejam. Sekiranya kesalahan tersebut disabitkan dengan keterangan bukti, mereka tidak digalakkan untuk turut serta jika kesalahan tersebut disabitkan oleh pengakuan. Aurat bersalah lelaki mesti ditutup, sementara seluruh tubuh bersalah wanita yang merdeka mesti ditutup ketika rejaman. Mereka tidak diikat ataupun dibelenggu. Tidak diikat ketika mana rejam, maknanya dia pakai pakaian biasa, menutup aurat macam biasa, kan? Dia rejam lah, kan? Dia rejam, begitu. Rejaman dilakukan dengan tanah keras atau batu bersaiz sederhana sebesar tapak tangan, makna boleh digenggam dengan tapak tangan lah, kan? Bukan menggunakan batu yang terlalu kecil, kerana ia akan memanjangkan seksaan bersalah. Kecil, lambat pula dia nak mati, seksa pula dia, kan? Demikian juga dengan batu besar yang boleh maut serta merta. Sekali kalau guna batu besar, sekali umpan dah mati dah, kan? Cepat sangat pula dah. Tidak begitu, Yang akan menyebabkan tujuan hukuman berat ini untuk pencegahan tidak akan tercapai. Baik. Pemerintah, saksi-saksi kes dan juga sejumlah orang Islam merdeka digalakkan hadir ketika hukuman dijalankan. Ini berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Itu sebab biasa dibuat hukuman ini jalankan selepas solat Jumaat. Dan solat Jumaat itu orang dah ramai, kan? Dibuat di tanah yang lapang, kawasan lapang,
Maknanya biasa dibuat begitulah. Sebab apa? Sebab nak orang dah berkumpul dah, orang dah ramai dah. Jadi maknanya mereka turut menyaksikan hukuman itu dijalankan. Maknanya begitu. Dan ada juga pendapat menyatakan sekurang-kurang menyaksikan hukuman itu sebanyak 40 orang. 40 orang ni maknanya orang yang boleh buat Jumaat lah, kan? 40 orang tu mana kalau orang yang keluar Jumaat itu dah memang dah ramai lah kiranya. Jadi begitu. Mengikut sunnah, jika kesalahan tersebut disabitkan dengan pengakuan, hukuman akan dimulakan oleh pemerintah, kemudian oleh orang ramai. Pemerintah mulakan dululah. Pemerintah rejam dulu, kemudian orang ramai pun turut merejamlah. Bagi kesalahan yang disabitkan dengan bukti saksi, mengikut sunnah, rejaman akan dimulakan dengan oleh saksi-saksi kes, diikuti oleh pemerintah dan orang ramai. Dan kalau saksi 4 orang tu dia mula dulu, sebab mereka yang menyaksikan kes tu. Kemudian barulah pemerintah, barulah orang ramai. Sebelum hukuman dimulakan, bersalah perlu ditawarkan supaya bertaubat, supaya penghujung hayatnya diakhiri dengan taubatlah. Maknanya dia diminta dia bertaubat pada Allah di atas dosa-dosa yang dilakukan selama ini, supaya dia mati dalam keadaan dia tak berdosa. Dan bila mana dia mati dalam keadaan tidak berdosa, tempatnya dalam syurga, tuan-tuan. Walaupun dihukum dengan hukuman rejam, tapi hukum itu hukum Islam, hukum yang diredai oleh Allah Ta'ala. Orang yang dihukum pun dia mendapat, maknanya kita katakan maknanya dosanya diampunkan Allah. Manakala orang yang melaksanakan hukum pula akan mendapat ganjaran pahala. Dapat ganjaran pahala, tuan-tuan. Jadi orang yang nak dihukum bunuh tu dah tentulah dia akan bertaubat kepada Allah dulu, kemudian bila mana dia mati dalam keadaan dosanya Allah ampunkan. Bila dosanya Allah ampunkan, dah tentulah tempatnya dalam syurga di hari akhirat kelak. Itu sebab Ma'iz bin Malik ketika mana dia direjam, lepas habis rejam, Nabi menyembahkan jenazah. Omar pun rasa pelik, kenapa menyembahkan jenazah seorang pezina? Kata Omar, kata Rasulullah, taubatnya itu lebih besar taubatnya daripada 70 orang penduduk Madinah. Taubat dia itu besar, dia taubat yang sebut, dia punya kedudukan taubatnya itu sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Dan Ma'iz bin Malik seorang sahabat ini dia terlanjur dan dia nak dihukum dengan hukum rejam. Dan tentulah dia insaf dengan kesalahannya, kemudian dan tentulah dia akan maknanya dia bertaubat kepada Allah dan tempatnya syurga. Tempatnya syurga. Tapi orang yang dihukum hukum yang bukan Islam, tak tentu lagi hukum apa dia tempat dia macam mana, kan? Sebab itu bukan hukum Islam. Naya lah tuan-tuan, naya lah tuan-tuan. Kena hukum hak bukan Islam, naya. Dia tidak mengangkat hukum di akhirat. Kalau hukum Islam dia mengangkat hukum di akhirat. Ni kena 2 kali, dunia pun kena, akhirat pun kena. Tapi kalau hukum Islam tuan-tuan, dunia dah kena, akhirat tak ada. Ni kita nak ada, kan? Tak mahu, geng-geng 4 malam tak mahu. Nampak macam mana? Tunggulah kot bulan 9 ni macam mana, kan? Pancung malam. Kenapa? Di mana? Untuk pancung. Tak, dia sebab dia dah ada hukum yang khas. Pada hukum ni hukum yang telah pun ditetapkan oleh syarak, maka hukumannya rejam. Pancung ni hukuman kepada pembunuh. Orang yang murtad, saya kata kan, orang yang murtad dia akan bertaubat, dia akan dikenakan hukuman bunuh dengan cara pancung. Ya, pengkhianat negara samalah, dikenakan hukuman pancung lah. Pancung itu, tapi dalam ini ada hukuman khas untuk orang yang berzina yang telah pun
berkahwin, dia akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Pancung lain, dia dalam bab lain lah. Orang yang melakukan pembunuhan yang sengaja dikenakan hukum qisas, maka caranya dikenakan dengan cara hukum pancung. Hukum pancung ni hukuman yang memang terbaik lah. Sebab orang yang dikenakan pancung tu dia tak terasa sakit sangat, terseksa sangat, dibandingkan dengan orang yang digantung. Dia akan terasa terseksa sebelum dia nak mati. Gantung tu, hukuman gantung ni biasa dibuat kalau orang Islam, dia akan dibuat lepas subuh Jumaat. Dia tempat khas dia, tempat tinggi tu. Kemudian dia akan letakkan, dia tutup kepala dia. Kemudian dia akan dibawa ke tempat gantung. Kemudian dia akan jatuh bawah tingkat satu, tingkat atas jatuh tingkat bawah. Lepas tu yang tu dia biarkan setengah jam biar. Jadi sementara tunggu tu dia pergi sampai pagi dulu. Kan? Tukang gantung, kemudian pegawai penjara, doktor pun ada sekali lah. Doktor sebab dia nak mengesahkan kematian. Jadi dia akan pergi sampai pagi. Lepas setengah jam tengok balik, tengok dah mati ke belum. Dia begitu cara ni, kaedah ni. Baik. Cumanya orang yang kena gantung ni, dia akan diberikan, maknanya dia akan boleh untuk meminta makanan. Dia nak makan apa? Sebelum dia mati ni, dia boleh minta makanan apa dia nak makan. Tak lebih RM7.5 harga dia. Kan? RM7.5 tuan-tuan, punya kedekut sungguh. RM7.5 mana boleh makan? Kambing tak boleh. Kalau setakat nasi ayam kukus dara boleh lah. Kan, kambing tak boleh tuan-tuan. Kambing dia lebih RM7.5 punya kedekut sungguh. Dia nak makan ketam tak boleh. Lagi dia nak makan apa pun sebelum dia nak mati tu. Apa baik. Kemudian okey, taubat sekali masuk waktu sembahyang, pesalah diperintahkan supaya sembahyang. Kalau misal kata berjam-jam tak mati lagi, masuk waktu solat, berhenti dulu, solat dulu. Sekiranya pesalah mahu mendirikan sembahyang sunat, dia dibenarkan untuk sembahyang 2 rakaat saja. Jangan lebih-lebih, banyak rakaat sangat, macam tu nak rencam je. Sekiranya pesalah meminta minuman, dia dibenarkan untuk minum, boleh. Tapi sekiranya pesalah meminta makanan, permintaan yang tidak akan dibenarkan. Kalau minum boleh, makan tak boleh. Itu dia. Habis. Itu perbincangan kita tentang kaedah untuk menjatuhkan hukum kepada pesalah zina, sebat dan juga rejam. Ada apa-apa persoalan, kemusykilan? Ya. Pesalah meninggal dunia. Okey, dah macam mana? Dia dah mati dulu. Dah sampai ajal dulu sebelum dihukum. Maknanya habislah kira. Macam mana? Ya. Macam mana dia dihukum apa? Hukum apa? Sebab dia meninggal kan? Yalah, nak buat macam mana kalau dia dah meninggal masa tu? Biasa sebab itu tidak sampai tahap dia meninggal, melainkan memang ajal dah sampai lah. Ajal dah sampai, mana dia stop lah. Habis lah. Mana dia sampai dia meninggal. Jadi dalam masa tu dia habis lah. Cumanya yang penting sebelum dia dihukum tu, dia bertaubat kepada Allah lah. Itu yang penting, supaya dia diampunkan Allah dosa-dosanya dan tempatnya dalam syurga lah, insyaAllah. Sebab hukum tu hukum Islam. Itu yang kita nak kan? Ya. Ada apa-apa lain soalan ni? Dalam soal tu lah kan?
Jadi kalau tidak ada apa-apa, setakat turun untuk orang ni kuliah pertama kan. Pagi tadi dah kuliah subuh. Kuliah subuh nanti dah start lah. Start lah. Jangan cuti lama-lama kan. Cuti lama-lama hal kan. Game tak malah suka tu. Kuliah tak ada game tak malah suka. Kan? Kita jalan terus kuliah dulu kan. Kira lah raya apa raya sangat. Raya-raya juga ni. Puasa sunat ni jangan lupa ni. Esok mula lah puasa sunat. Siapa tak mula lagi. Puasa dulu tanggung-tanggung sangat. Puasa dulu tuan-tuan. Kan? InsyaAllah. Sabtu Ahad InsyaAllah tak apalah. Sabtu Ahad kita tak puasa. Sebab nak meraihkan rumah terbuka. Kalau hari-hari biasa puasa lah tuan-tuan. Isnin sampai Jumaat. Puasa lagi. Sabtu Ahad InsyaAllah kita off dulu. Kan? Jangan puasa lagi. Tapi kita sambung balik kan? Puasa tengok keadaan lah. Kan? Kita pun nak raikan juga rumah terbuka. Sahabat-sahabat kita buat jamuan kan? Itu semua dapat merapatkan ukhuwah kan? Jadi begitu masalah kan? Jadi kita pun suka juga kan? Pergi rumah terbuka ni seronok juga lah kan? Makan seronok tuan-tuan. Dia kuliah tak boleh seronok sikit kan? Ngaji ni nampak macam tak berbahaya kan? Tapi makan semangat. Apa pula lagi? Kambing bakar pula lagi kan? Tuan-tuan dia bimbang lah InsyaAllah. Masjid ni tak ada buat? Masjid terbuka ada? Ada kan? Belum ya. Kalau ada beritahu lah. InsyaAllah lah tu. Okey lah. Setakat untuk kuliah kita pada malam ini, kita sambung lagi pada bulan hadapan insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.